berapa orang yang buat kenduri tanda syukur pada Allah. Hui, tanah dia bagus, berapa A dapat? Tak ada A, semua C. Semua C. Kata sebab tu saya buat bihun. Kalau A, kambing golek. Boleh faham tak boleh faham? Paling tidak walaupun bihun dia buat tanda terima kasih dengan Allah. Tapi kita kadang berkira dengan Allah. Dapat A, kita ucap terima kasih, kita syukur. Bila dapat keputusan kita tak apa berkenan, kita tak buat kenduri. Kita tak buat tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wahai Tuhan, tunjukkan kami yang benar itu benar supaya mampu untuk kami ikut dan taat ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kami yang batil yang salah itu salah supaya mampu untuk kami tinggalkannya ya Allah. Allahumma faqihna fid din, wahai Allah berikan kefahaman agama buat kami ya Allah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Muhtaram, tuan-tuan yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap pengusi, seluruh tuan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustazah, ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, selamanya juga sewajibnya syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi meletakkan kita pada jalan kebaikan. Tuan-tuan, kata ulama, tanda syukur ni apa? Syukur ni bila kamu buat baik, itu tanda kamu dah syukur pada Allah. Kita dah ingat syukur ni sebut Alhamdulillah itu syukur kan? Tak, syukur ni buat baik, kita sedekah, itu dah kira kita syukur dah tu. Kita sujud tadi, itu tanda kita syukur dah tu. Kita buat baik, itu tanda kita syukur tuan-tuan. Kita datang nak sembah Tuhan, kita main semayang ni, kita main semayang maghrib tadi bukan sebab kita nak minta kat Tuhan, tapi kita main sebab, siapa main semayang? Dia kata saya nak pergi jumpa Tuhan, nak minta itu dan ini. Tak, kita main semayang supaya Allah redha kat kita. Bila Allah redha, Allah suka, Allah bagi apa Allah nak bagi. Macam tuan-tuan lah sayang kat menantu ke, kat anak kan. Sayang, tuan-tuan bagi tanah 2 relung. Itu contoh tuan-tuan. Kan? Boleh faham tak boleh faham? Tanya anak balik sebab apa? Anak kata balik nak tengok ayah. Rindu kat ayah. Ni balik sebab apa ni? Tak sebab nak tengok ayah betul-betul ni. Kita ayah rasa apa? Seronok. Faham? Itu lillahi ta'ala. Bukan mas sebab saya mas semayang ni sebab nak kaya. Tak. Mas semayang ni sebab Allah redha kita. Boleh faham tak boleh faham? Mas semayang sebab apa? Nak semayang Ustaz. Besok ada temu duga. Lepas temu duga tak semayang dah. Berapa ramai tuan-tuan yang anak masuk sekolah, ambil periksa, universiti dan sebagainya. Masa nak periksa buat solat hajat perdana. Baca Yasin perdana. Ustaz pun main nak kereta perdana. Kan? Tapi bila habis saja periksa, berapa orang yang buat kenduri tanda syukur pada Allah. Bukan pasang kemah pun. Buat bihun 20 bungkus ke, 30 bungkus, packing tu, main hantar di surau tuan-tuan. Tanya Haji, ni bihun ni siapa? Dia kata, Alhamdulillah, semalam cucu saya dapat keputusan periksa. Tu malam ni saya buat bihun sikit tanda syukur pada Allah. Hui, tanah dia bagus, berapa A dapat? Tak ada A, semua C. Semua C. Dia kata sebab tu saya buat bihun. Kalau A, kambing golek. Boleh faham tak boleh faham? Paling tidak walaupun bihun dia buat tanda terima kasih dengan Allah. Tapi kita kadang berkira dengan Allah. Dapat A, kita ucap terima kasih, kita syukur. Bila dapat keputusan kita tak apa berkenan, kita tak buat kenduri. Kita tak buat tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hamba yang hebat, orang yang hebat, walaupun tak berjaya dia buat kenduri. Faham? Macam tuan-tuan nak buat tahlil contoh. Bukan tuan-tuan, tak contoh. Faham? Nak buat tahlil tanya tuan rumah, ibu-ibu kat belakang meninggal suami. Makcik, meninggal suami ni nak buat apa? Makan malam ni bihun. Bihun je, bihun. Jemaah tahlil pendek cukup. Boleh faham pasal bihun. Tapi kalau makcik abang, insya-Allah Ustaz malam ni kambing golek 3 malam betul-betul Ustaz. Jemaah kita buat tahlil penuh. Makcik bagi nama arwah dan bakat arwah. Kita buat siap-siap kita. Faham? Tuan-tuan minta Allah sekalian. Jadi syukur pada Allah banyak-banyak. Sebab bila kita boleh buat baik ni, Allah sayang kita. Allah letakkan kita pada jalan kebaikan. Bahkan duduk kita ni bukan sakat kita. Mak ayah kita dapat. Dapat apa tuan-tuan? Mak ayah kita dapat kebaikan tuan-tuan minta Allah sekalian. Saya tadi habis-habis semayang tu, saya tengok mesej dalam grup adik saya hantar. Alhamdulillah tuan-tuan minta Allah sekalian.
Ibu saya baru selesai buat operasi mata tadi ni. Alhamdulillah. Malam ni saya semangat lagi nak kuliah dengan tuan-tuan, insya-Allah. Boleh tuan-tuan eh? Semangat macam mana pun isyak berhenti. Tak usah sampai ke 10 tuan-tuan sambunglah tuan-tuan. Sambung Tuan-tuan ni lah ahli-ahli syurga, amin. Tuan-tuan macam Allah sekalian. Baik, tajuk kita malam ini tuan-tuan macam Allah sekalian, manusia yang beruntung. Dan beruntungnya tuan-tuan pada Allah pada malam ni, macam saya sebutkan tadi, yang pertama kita rasa beruntung sebab Allah letak kita pada kebaikan. Tengah-tengah semayang rakaat pertama tadi tuan-tuan macam Allah sekalian, Tuan Imam kata, Tuan Imam baca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Tuan-tuan dengar tak tadi? Tak tahu tak, saya kira Fatihah saya ya, dia nak baca apa dia punya pasal kan. Dia makmum senang tuan-tuan, jadi imam ni susah. Tu pun kadang orang sakit hati, ustaz, imam ni sejadah sampai 3 lapis. Punya busuk hati kat imam ni, nak 3 lapis, naiklah jadi imam, hantar langit tinggi rendah. Betul tak betul tuan? Tengah-tengah sujud pertama ni teringat bini dia burger. Burger telur ke biasa, lupa sujud ke bawah tu. Nak naik ke nak turun, nak naik turun. Tuan-tuan duduk belakang jemaah nak heran apa? Imam naik, tuan-tuan naik, imam turun, tuan-tuan turun, betul tak? Imam ni susah, jangan buat mami tuan-tuan. Ni tambah duduk belakang ni, ada coklat ke apa ni. Kena malam tu imam buat pasal hak ni nak kena naik dulu ni, jangan buat mami tuan-tuan. Boleh faham? Tuan-tuan macam Allah sekalian, beruntung kita sebab apa? Imam baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang buat baik ni kata Allah SWT tuan-tuan, yang pertama apa? Orang yang beruntung ni bila mana dia dapat Islam. Ini orang yang paling beruntung tuan-tuan. Sebab tu ingat, jangan sebut orang bukan Islam. Mereka belum Islam. Kawan-kawan kita ramai dekat ofis, tuan-tuan kan? Orang India, orang Cina. Dia jumpa kita. Dia pula abang, Haji, Suzah Zohor, semayang. Kita pula marah dia, lah seorang orang semayang. Hang pun tak sunat. La ilaha illallah. Tak ada kaitan sunat dia dengan solat kita. Boleh faham? Kadang kawan kita Cina tanya, you Cina, you sunat. Lah, siapa nak tanya sunat? Dia bukan kena sunat tuan-tuan. Boleh faham? Dia Cina, tapi dia bawa pada kita agama. Dia peringat kita tentang solat, padahal dia bukan Islam. Ada orang macam ni? Ya Allah, kau jadikan sahabat aku Acong ni Islam, ya Allah. Ni kita jumpa dia ni, bila nak Islam, kita doa kat dia pun tak. Lepas tu tanya dia, bila nak Islam, tuan-tuan macam Allah sekalian. Sebab tu ingat, manusia paling beruntung ni apa? Inna dina indallahil Islam. Sebab tu kadang-kadang kita tak berasa nikmat Islam. Pasal kita lahir-lahir Islam. Kita bangun-bangun dari Islam, nama pun dari Islam lah. Nama pun, bang, nama apa? Jibril. Ni, Mikail. Anak semua nama malaikat ni. Faham tuan-tuan macam Allah sekalian? Nama Islam, belum tentu Islam dia tuan-tuan. Ingat, orang yang beriman, sudah tentu cantik Islam dia. Orang Islam, belum tentu cantik iman dia. Orang yang iman dia cantik, dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul, pada kita, dia tak heran. Dia nak buat jahat, kiraman katibin. Allah sebut dalam surah Al-Infitar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-11 kata Allah, kiraman katibin. Malaikat cantik. Pasal iman dia tahu ada malaikat. Dia nak buat apa dalam tandas, orang tahu. Nak kencing duduk berdiri, Allah tahu. Betul tak betul? Nak corok tak corok, Allah tahu. Ni kadang-kadang tuan-tuan saya pergi kuliah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lepas isyak kita nak pergi tandas, kita masuk tandas keluar balik. Pasal Pak Haji ni baru tadi dengar kuliah maghrib, semain isyak dia pergi tandas, pintu pun tak tutup, dia angkat kain dia tembak. Selesai masalah tuan-tuan. Kita duduk di luar pasal kita malu, nampak dia kencing berdiri tak tutup pintu ni, tunggu di luar. Dia pula lepas kencing dia keluar, dia tegur kita, ustaz, kenapa tak masuk? Tu bilik ayat banyak kosong, pasal hang lah aku tak masuk. Tapi kita hormat tuan-tuan Allah sekalian. Allah bagi pilihan kat kamu tentang apa? Islam. Kamu duduk dengan agama, inna dina indallah Islam. Bukan Islam. Tuan-tuan, bila ada iman, Islam dah cantik. Nama tak menjaminkan iman, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, rumah hujung bawah ni kena pecah. Yang pecah tu Melayu, Cina, India. Melayu, ustaz. Siapa curi? Jibril. Tu dia. Nama pencuri Jibril. Pergi balai polis, saya nak buat report lah. Yang curi ni Jibril. Berapa orang? 2 orang. Seorang lagi, Mikail. Stres polis, tak? Nama Islam. Akhlak belum tentu Islam. Tuan-tuan setuju tak setuju? Kita nak amanah kan saya sebut ni. Nak amanah tulis nama main surah ni pun belum tentu. Faham? Tengok semayang 60 orang, hak tulis 40 orang, 20 orang lagi mana? Siapa kerik-kerik ni? Faham? Itu cerita amanah ni, bukan cerita benda lain. Cerita beramanah ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan hak kaki travel berjalan, pergi negara-negara yang bukan Islam. Jerman ke mana, dia bukan Islam. Jepun antaranya. Tapi Islam ada pada dia. So apa tuan-tuan? Iman. Dia beriman tuan-tuan macam Allah sekalian, cuma dia belum Islam. Dia percaya dengan Tuhan, cuma dia belum Islam. Sebab tu tuan-tuan, manusia beruntung siapa? Siapa yang dia dapat Islam. Kita ni tuan-tuan, saja tanya lah tuan-tuan. Saja tanya, jangan marah. Kadang-kadang umur kita 40, 50, 60 ibu-ibu kat belakang. Pernah tak sekali kita sujud syukur? Terima kasih ya Allah, kau jadikan aku Islam sehingga umur aku 60.
Allahu Akbar. Terus sujud. Dalam sujud, terima kasih ya Allah, hari ni aku masuk Islam. Berapa orang buat? Macam tak setuju lah. Tengok, saya nak makan. Betul jadi. Kita kadang kita tak rasa nikmat Islam tu. Tak rasa. Tak rasa nikmat Islam tu. Pasal apa? Kita tak rasa. Kita confident besok kita hidup. Kita rasa besok kita sihat. Tuan-tuan, sahabat saya, Allahumma salli ala Muhammad, umur 31, tuan-tuan. Baru ni tiba-tiba duduk di pejabat, tak sedap, dia jadi macam ingat, tak ingat, tuan-tuan. Saya pergi ambil dia, bawa pergi hospital Selayang, hampir 24 jam lebih. Tak boleh cakap, akhirnya dapat tahu, kata kena minor stroke. Saya WhatsApp dengan bini dia sedap tak? Dia kata dia baru sedap, Ustaz, dia boleh senyum-senyum sikit. Sebutlah nama saya, tanya kenal tak? Sebut, kenal. Tadi pagi doktor mai tanya dia, kerja kat mana? Tak tahu, umur 31, tuan-tuan. Kawan kita hak pernah gelak sini tu, jangan tuan-tuan. Kita takut Allah boleh ambil bila-bila. Ceramah dengar macam nak terbalik meja. Pura-pura tengok pukul 10. Contoh, bukan ustaz malam ni. Jangan doa amin pula. Han tengok hantar dah ustaz tadi ceramah bukan main. Tak ada dah. Ni contoh, jangan amin. Kalau jadi saya cari tuan-tuan ni. Hari ni Ibnu Abbas kata apa? Kata Nabi SAW, antara alamat akhir zaman, umat aku ni mati dalam keadaan terkejut. Akhir zaman, tuan-tuan tengok hari ni, alhamdulillah, tuan-tuan umur 50, 60, 70, ada 80. Ada 80 sini, tuan-tuan. Tak ada 80, Masya Allah, nampak panjang lagi umur, insya-Allah, amin, tuan-tuan. Kan? Umur 80, 90, panjang umur dia, tuan-tuan. Ubat jangan cerita, segenggam ubat ni. Tapi umur dia bertahan sampai 80. Ada orang yang tak ada sakit apa, 19 aksiden, mati. Mati bukan mesti sakit. Mati bukan mesti sebab apa-apa. Mati bila-bila boleh mati. Ni beruntung tuan-tuan kita duduk dalam Islam. Sekali-sekali angkat tangan, ya Allah, terima kasih kau bagi aku Islam, kau bagi anak bini aku Islam, kau bagi anak-anakku Islam. Nilai Islam tuan-tuan tak boleh beli. Tak boleh beli. Tuan-tuan pasal main surah, main masjid, tuan-tuan macam Allah sekalian. Kalau tuan-tuan kajian, saya tahu surah tuan-tuan pun bagus, kita masuk kadang-kadang kampung orang asli lah, jumpa orang bukan Islam. Tuan-tuan kita jumpa, kita tengok, ya Allah, dia ni baik tapi dia tak dapat Islam. Dia baik tapi dia tak dapat Islam. Tuan-tuan, ini hak pertama manusia beruntung. Yang beruntung kedua apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang untung ni apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, mereka itu orang yang berjaya dunia dan akhirat. Qad aflahamal mu'minun. Orang yang beriman dia beruntung. Apa maksud beruntung tuan-tuan? Kata Nabi SAW. Tuan-tuan ni antara orang ahli-ahli syurga ni. Amin. Sebab Nabi kata, bukan saya kata, Rasulullah kata, siapa yang pergi ke surau, masjid, rumah-rumah Allah, mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Rasulullah sebut, setapak, tuan-tuan main semayang, jumpa ni semua ni ahli syurga, tuan-tuan. Orang baik-baik. Pasal apa? Nabi janji, siapa kalau pergi ke masjid, dia ahli syurga. Dia orang beriman. Bukan saya kata Rasul SAW. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan balik lepas isyak lagi jiran-jiran dia sindir tuan-tuan. Contoh, Ji, mana Ji? Surau. Oh, lupa geng-geng malaikat ni kan. Oh, dia kata kita kan. Kita pun, tak ada lah, baru nak belajar semayang. Kita pun. Faham? Tu dia tak kata, alah baru kena surau, pintu surau 2-3 hari dia nak jawab orang. Dakwah ni mana? Ada orang puji tuan-tuan, ada orang celah. Betul tak betul? Tuan-tuan jadi AJK masjid, AJK surau. Hari ni jadi AJK, petang tu tuan-tuan kena fitnah lah. Siapa pengusi? Murtada. Dia tarik, tu siap. Tak ada orang lain ke? Perang, sejam bantai kau ni. Faham? Tahun ni Murtada pula kalah, naik pula Yusuf lagi tak boleh pakai. Kena lagi. Manusia. Manusia ni, kalau kita nak cari redha manusia, kita takkan jumpa. Tuan-tuan try Google dalam internet. Joseph Trofler. Tuan-tuan ingat saya lekeh sangat ke? Joseph Trofler ni ahli falsafah. Dia kata apa tuan-tuan? Untuk cari seorang yang faham aku, 1000 tahun belum tentu aku jumpa. Tapi untuk aku faham orang, aku boleh mula hari ni, tuan-tuan. Kita nak cari orang faham kita, susah. Sebab tu dia kata apa? Orang yang mereka ini apa? Menjaga amal ibadat mereka untuk dunia dan akhirat. Tuan-tuan, tuan-tuan abang kat saya, tuan-tuan cari dalam Islam apa yang mudaratkan kita. Tuan-tuan cari dalam Islam ni apa yang mudaratkan kita. Lah, Ustaz nak kena semayang sehari 5 waktu, bang. Kalau sekali semayang 10 minit, 5 kali semayang, baru 50 minit. Tak sampai sejam pun. Tuhan bagi kat kita 24 jam. Takkan sejam tak boleh bagi kat Tuhan. Takkan sejam tak boleh bagi. Tuan-tuan mai tadi melangkah. Nabi kata apa? Orang yang dia berjalan daripada rumah, dalam keadaan dia berwuduk. Hari ni berkat PKP, semua ambil wuduk di rumah. Betul tak betul?
Dulu pun ada, tapi mungkin separuh ya. Hak lain semua main di surau. Hak mana main ambil di surau tu, termasuk saya tadi tu, kentut atas motor. Tu dia. Faham? Haji ambil uduk, kentut atas motor dia tak. Tapi majoriti dah ambil di rumah dah. Berkat PKP. Sejadah seorang satu. Betul tak betul? Betul tak betul? Dulu mampu sejadah tak bawa balik surau lagi ada. Bukan di sinilah, tempat lain. Boleh faham tak boleh faham? Boleh faham tak? Ni jangan duk buat ni, duk letak minyak wangi kat kipas ni pun silap-silap boleh hilang ni. Dia duk tengok, bagus minyak wangi ni, nak kena beli satu bawa balik biar sedap. Jangan main-main, minyak atas tu orang sedekah kat belakang tu. Mungkin masa sedekah tu ada 40 botol. Dia kuih hilang. Pasal apa? Kawan ni main seorang jadi, sedap tu, sebotol hilang pergi maghrib. Sekali kawan ni, tuan-tuan. Sebab apa? Dia faham langkah dia main daripada rumah ke rumah Allah, itu perjalanan cari orang beriman sebab untuk akhirat. Untuk akhirat. Digugurkan dosa, kata Nabi SAW. Orang yang berjalan kaki, setapak naik motor ke naik kereta, dia nak pergi ke surau, Allah ampunkan dia. Untung, tuan-tuan. Masuk parking tak kena bayar. Betul tak betul? Sunat etika kena bayar? Tak kena bayar. Cuma kalau tabung lalu dia buat lena. Tu kadang-kadang dia ada juga. Lalu dia tabung. La haula wala quwata illa billah. Dia buat gitu. Itu ujian kecil lah, tuan-tuan. Boleh faham? Boleh faham tak boleh faham? Ada setengah surau tabung tu dia buat bentuk kubur. Saya tengah ceramah ni kubur lalu ni. Saya kata dalam hati ni, tak boleh tegak lah. Kalau tegak bulan depan dia tak panggil dah. Kubur ni tu ada batu nisan ni. Sedekah ini saham akhirat. Duk tolak. Tang. Semua tengok. Ui, lain macam tabung ni. Dahsyat tuan-tuan. Yang kedua, jangan buat jenis cernih. Tahu jenis cernih? Orang panggil apa? Hak nampak dalam ni. Transparent tu. Nak campak pun orang nampak tu. Boleh faham campak-campak? Haji, RM1 lah. Dia kata kita ni. Betul tak betul? Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh duduk dengan duit dalam tabung tu, kalau kita boleh duduk dalam tabung tu, kita boleh dengar tau duit-duit ni bercakap. Masuk RM1 tu biasa. Tiba-tiba tuan-tuan tersilap bos RM50. Hak RM1 ni tanya kat RM50. Main mana? Tak pernah nampak. Dia tanya, main mana silap masuk tu dia tak? Dia kata, awak kata aku tu. Dia kata kami duduk dalam tabung ni selama 20 tahun surau ni tak pernah jumpa 50 ni. RM5 tu pun kira kita lantik ketua dia kata. Biasa duk jumpa hak biru RM1 dia tak. Ni main mana ni? Dia kata tak tahu mungkin saya pun dia tak. Tapi kalau dapat tak tuan saya ni memang pergi mana pun kalau duit tu boleh bercakap ni contoh. Tuan-tuan jangan percaya sangat kan abang itu. Terkejut dia tuan-tuan. Duk biasa tengok sama. Macam tuan-tuan lah duk di surau ni. Duk tengok muka macam ni, biasa. Tak main seorang pak syekh. Pakai macam Imam Sudai, jambang, satu tuan-tuan pun mesti kali ni. Mana punya main ni? Betul tak betul? Macam tu lah duit 50 tadi ni. Tiba-tiba terkejut dalam tabung dia terkejut. Dia pun terkejut, hak RM1 pun terkejut. Nak kata ibadat ni. Tapi orang beruntung ni apa ibu? Dia tahu ibadat tu kecil tapi besar di sisi Allah. Tak payah tuan-tuan. Tak cerita tahajud, cerita hak masuk masjid, keluar surau sudah. Tuan-tuan masuk surau kaki? Keluar kaki? Okey, sekarang kita bawa kamera, kita tengok berapa orang buat. Cerita keluar masuk kaki pun tuan-tuan kadang kita gagal. Bukan tuan-tuan, saya lah tuan-tuan. Hak semayang Isyak 40 orang, hak semayang Ba'dah berapa orang? Hak semayang Maghrib, Nabi kata apa? Orang yang lepas dia semayang, selagi dia ada wuduk, dia tidak bercakap hal-hal keduniaan. Yang ketiga dia duduk di tempat dia semayang tadi, malaikat di langit mendoakan keampunan bagi dia. Allah tuan-tuan. Kita ada anak berapa hari ibu-ibu ada anak doa kita cuba abang. Jangan kata doa telefon pun jarang. Betul tak betul? Macam tak setuju ya? Kan? Tuan-tuan pula ada pula jenis kalau anak telefon dia seram. Ji kenapa seram? Saya ustaz kalau anak saya telefon confirm 300 melayang. Telefon pula dah dia telefon pula dah. Hello. Ya. Wah, pinjam 300. Dia main dah serangan Ahmad tu, dia main dah. Sat, abang nak pam, pam dulu. Lagi abang masuk ni. Tuan-tuan, tak sama. Ada orang bila anak dia telefon, dia seronok. Dia seronok pasal anak dia anak yang soleh. Contoh, dia ada 2 orang anak sulung dengan anak nombor 2. Contoh. Ibu-ibu betul tak? Kadang-kadang orang kata, mak ayah ni pilih kasih. Tak, mak ayah tak pernah beza-beza kasih. Tapi kasih anak-anak menyebabkan mak ayah terpisah kasih. Setuju tak setuju? Tuan-tuan tu sorok muhung kat saya. Ustaz, saya ada anak 6 orang. 6 saya bagi anak sama kasih sayang. Muhung. Faham? Nabi SAW duduk dengan Khadijah, duduk dengan Aisyah.
Bila Aisyah merajuk, Nabi kata apa? Wahai Aisyah, takkan ada isteri aku yang mampu untuk mengikuti pengorbanan Khadijah. Nampak? Aisyah ada kelebihan Aisyah. Khadijah ada kelebihan Khadijah. Ayah-ayah haji ni kalau tanya, bang, haji, siapa kahwin dua? Dah ibu-ibu tutup telinga soalan ni. Ini soalan ni untuk lelaki contoh lah kan. Bang, macam mana abang boleh kahwin dua? Dia kata saya mampu Ustaz. Betul, dia mampu dia kahwin dua. Soalan, masa dia tak mampu dia dengan isteri nombor berapa? Oi. Nak jawab pun takut lah. Tengok takbir ni bergegar aras. Masuk bab ni tuan-tuan, ibu-ibu. Kan saya sebut, tengok mak ayah pahala, tengok Quran pahala, tengok Kaabah pahala. Tengok isteri gugur dosa. Kalau 4 orang, tak berdosa langsung. Nah, ni hadis Nabi ni. Nah, tuan-tuan kita mengaji kan, tengok Kaabah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita pergi buat umrah hari ni. Hari ni siapa yang jutawan, ada duit. Kalau Allah tak rezekikan untuk pergi ke Mekah, Madinah, tak boleh pergi hari ni. Ambil pada muka. Hak dulu duduk tangguh-tangguh nak sibuk dengan urusan dunia sangat kan. Bila dah tak boleh pergi, nak pergi pula duk tanya bila boleh pergi umrah. Ha? Dulu masa boleh pergi, tak mau pergi. Boleh faham? Kita tak ada nikmat tu dah. Mutawih, hak dulu mungkin duk seronok setiap bulan pergi. Lah ni tak boleh pergi dah. Tak ada dah kita nak dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlari nak pergi semayang ni. Tak ada dah lah ni. Tak tahu bila nak buka. Betul tak? Duduk depan Kaabah. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok Kaabah. Pahala. Tapi berapa ramai orang pergi umrah duk tengok tempat sujud pasal tak mengaji. Faham? Pasal tak mengaji. Tengok Kaabah. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok dapat pahala. Faham? Siratal ladzi tengah duk tengok Kaabah, perempuan Bosnia lalu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Duk fikir ni. Dia kata, Ustaz, saya dapat petunjuk dalam solat tadi Ustaz. Oh, yang Bosnia hang nampak, hak Senegal hang buat tak nampak. Ha ni. Oh, hak Senegal lalu hang tak kata pula. Dapat dah. Ingat tak saya pernah sebut kat tuan-tuan? Masa 2016 berlaku tu, perang di mana? Di Syria. Siapa yang bayar 3,500 boleh kahwin dengan perempuan Syria, dapat dengan anak, free gift. Betul tak betul? Dia kata, Ustaz, saya rasa terpanggil lah Ustaz. Kalau kena keluar KWSP pun saya sanggup ni untuk jaga agama mereka-mereka. Cik. 2018 bila Rohingya diserang, ada tak siapa-siapa nak ambil perempuan Rohingya? Ustaz, saya rasa saya belum mampu lagi Ustaz. Saya pun semayang tunggu terbalik. Inilah munafik akhir zaman Ustaz. Faham tak? Orang yang beruntung ni apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia tengok sekecil-kecil amalan, dia bawa sampai depan Allah. Tuan-tuan ambil ayat mineral. Contoh, ni bukan akal nak minum. Contoh. Boleh faham? Tadi abang tu abang mana? Atau tanya ni abang ni, Ustaz nak cawan. Saya tak payah cawan nak minum macam ni pun tak apa. Kan? Kita ustaz jenis macam ni tuan-tuan. Biasalah kan? Dia tu tak boleh Ustaz, kena minum cawan. Sopan sikit. Tak apa tuan-tuan. Minum cawan pun kalau tak bismillah, tak ada makna juga. Boleh faham? Kan? Contoh Allah SWT. Ni bukan akal nak minum. Contoh. 10 markah tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan kita minum macam ni, bismillah. Rasa mineral. Tak bismillah pun rasa mineral tuan-tuan. Tapi beza dia apa? Satu kalimah bismillah tadi akan dibawa sampai depan Allah. Yaumul Mahsyar nanti akan dihitung di sisi Allah. Hanya kerana satu perkataan, bismillah, bawa sampai depan Tuhan. Dan minum, fayahmaduhu alaiha, kata Nabi SAW. Saat yang Allah paling suka, bila mereka makan. Wa yashrabu, dan mereka minum. Fayahmadu alaiha. Mereka ucap alhamdulillah, itu saat Allah paling suka. Ibu-ibu, selalu kita baca doa sebelum. Betul tak betul? Abang baca, Kak Long baca, Kak Ngah baca. Betul tak betul? Tapi berapa kali yang kita baca doa sama-sama lepas makan? Alhamdulillahilladzi at'amana. Berapa kali? Kalau tak baca doa lepas makan pun tak apa. Anak-anak semua kata alhamdulillah. Cukup. Faham? Ni habis-habis makan ni kena marah. Kalau angkat pinggan tu, pinggan tak angkat. Isteri marah. Ibu-ibu, saya tak pandai nak nasihat ibu-ibu. Saya anak baru 5 orang. Baru 5 orang tuan-tuan. Umur saya 35. Saya target sebelum 40 ni dapat 10 orang anak. Dah ibu-ibu amin sudah lah. Bini saya setuju. Yang akak risau pasal apa? Dia pun pusing. Dah bini saya setuju MOU on dia kata. Ibu-ibu, jangan ubah cuaca anak-anak kepada suami. Faham? Ibu-ibu nak marah anak-anak tak apa. Jangan marah suami. Kak Long angkat pinggan.
Abang, pinggan abang tak apa, sekali saya angkat. Faham? Suami balik kerja, nak marah, anak-anak marah. Tak apa, ibu-ibu dia nak mendidik. Memang ibu-ibu kena macam tu. Sebab tu kalau ibu-ibu gerak anak pergi sekolah. Kalau suruh ayah, piak. Ibu ni dia ligan, abang bangun abang, bangun. Sampai kat bilik ayah, cepat ni bukan nak perak-perak. Sampai hantar anak, abang kat driver van. Hantar cepat sikit lah. Tu dia. Kalau suruh ayah je. Bang, bangun. Hei. Piang. Ayah dekat tu ya. Kalau marah-marah sangat apa ayah piang, bang. Bangun abang sebelum abah pijak. Bangun lah. Faham? Kalau ada balik jangan marah suami. Marah anak tak apa. Kak Long, baju sangkut dah pukul 6 ni, pergi semayang cepat. Mandi cepat, sekali maghrib. Faham? Suami balik, abang. Macam tu. Boleh faham? Ni tengah duk marah anak ni. Cepat, kasut tak susun, baju tak sangkut. Suami balik, Assalamualaikum. Ni lagi seorang. Kena dah. Tak ada masuk lagi ni. Macam pernah kena dia kata apa? Kena saya pula. Dah lah awak pun sama, dah pukul 6 baru balik. Cepatlah, sekali nak pergi surau apa lagi. Suami pun. Anak pula buat kat ayah. Very good. Ayah. Jangan. Faham? Dekat suami lembut, marah anak, kalung cepat. Abang. Wah. Kenapa tu? Ni anak-anak ni tak mandi lagi, dah pukul berapa dah ni? Abang tak apa, nanti saya mandikan. Beranak pula tahun tu. Faham? Fama ya'mal misqala dzarratin syarr. Walaupun benda tu besar zarah. Keluar masuk surau, jaga. Nak ambil wuduk, jaga. Saya sebut kan kuliah subuh hari tu. Cuba lazimi kehidupan kita hari ni. Start hari ni sampai kita mati, lazimi dengan wuduk. Nak naik motor pergi kerja, wuduk. Duduk di rumah saja-saja wuduk. Malam ni nak tidur, kata Nabi SAW, ni manusia yang beruntung. Dia sentiasa ambil hadis-hadis Nabi. Barang siapa yang sebelum dia tidur, dia berwuduk, makhluk di langit mendoakan dia sebelum dia tidur. Ambil wuduk, bukan tahajud. Wuduk. Tahajud tak usah cerita. Saya tahu tuan-tuan ni tiap-tiap malam bangun, kencing. Pukul 1 bangun kencing, pukul 2 kencing, pukul 4 tak bangun sebab waktu yang paling sedap tidur adalah pukul 4 membawa ke pukul berapa? Pukul 4 membawa ke pukul 7. Itu waktu yang paling sedap untuk kita tidur. Pukul 1, 2 kita tak sedap nak tidur. Pasal apa? Pasal baru nak tidur. Kencing. Betul tak? Tapi tolonglah amal sebelum tidur ambil wuduk. Lepas tu tidur. Bukan susah. Ambil wuduk, duduk atas katil, tidur. Tata suami duduk manja-manja kan. Suami lah umur 60 sama pencin. Kan? Dia tak semestinya orang muda ni manja. Orang tua-tua dia punya manja lain macam. Kadang-kadang dia main gigi. Tu sweet dah tu. Dia tak ada apa nak main. Dia mesti pakai gigi. Bini pun melawak keluar gigi. Dia bahagia walaupun main gigi palsu. Betul tak betul? Betul tak tuan-tuan? Dia bahagia. Bang, ni gigi awak, ni gigi saya. Nak pergi sembahyang subuh sama-sama. Isteri awak, bang, ni gigi awak. Faham? Suami pula imam. Imam pasang silap. Celaka bini silap lagi. Faham? Bahagia tuan-tuan. Sebelum nak tidur ambil wuduk. Allah. Tiba-tiba suami nak pegang. Bagi suami pegang kita. Suami manja dengan kita dapat pahala pula. Betul tak betul? Tengok dia buat perangai pula. Sekali boleh ambil wuduk. Suami nak pegang. Abang, wuduk. Mati saya nak jawab tuan. Faham tak? Orang yang beruntung ni dia sentiasa fikir yang dia buat ni untuk akhirat. Dia makan, dia ucap alhamdulillah untuk akhirat. Dia bantu orang untuk akhirat. Barang siapa yang menggembirakan orang lain, kata Nabi SAW, hadis Ibn Abbas, Allah sediakan baginya mahligai dalam syurga. Bahagiakan orang. Saya habis kuliah awal, tuan-tuan bahagia. Syurga saya. Amin. Faham? Main kuliah ni saja. Saya main bukan nak ceramah kat tuan-tuan ni, semua sahabat-sahabat saya ni. Tuan-tuan ni, mesej saya ni. Semalam mesej tadi, mesej ustaz malam ni. Saya main ceramah, dia dapat pahala sama macam saya ceramah. Boleh faham, tak boleh faham? Orang yang buat kebaikan, kata Nabi, dia dapat pahala sama macam orang tu buat kebaikan. Bukan susah nak buat baik. Tuan-tuan main semayang, dapat kebaikan. Kita buat baik, Allah hantar baik, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itulah kejayaan akhirat. Bukan senang nak main mengaji kuliah-kuliah. Tuan-tuan ingat senang. Berapa ramai kawan kita nak datang, tak boleh datang sebab stroke. Berapa ramai dah main dah, pakai serban semua, siap dah. Minyak atas ni. Bini bersin. Ciu. Abang nak pergi mana? Dah semayang kat ruang tamu. Ruang tamu. Tuan-tuan, jangan main-main dengan bini ni. Sebab cuaca rumah tangga bergantung pada cuaca isteri. Setuju tak setuju? Hari ini gentleman, saya tabik Tuan Haji cerita.
Isteri kita seronok minggu ni nak balik rumah dia. Seronok kan kalau nak balik rumah kampung isteri hari Jumaat, hari Khamis siap beg semua, betul tak betul? Kalau nak balik kampung belah isteri ya. Kalau balik belah kita, hari Jumaat tu beg tak jumpa lagi. Betul tak betul? Faham? Tiba-tiba apa? Yang besok kita tak boleh balik kampung. Kenapa? Surah ada mesyuarat. Okey. Orang perempuan bila dia kata okey, sebenarnya ribut sedang melanda. Oh okey tak? Okey. Besok kita tak balik boleh? Boleh, tak apa. Malam tu tidur, kalih-kalih dah. Menghadap kiblat dah. Dah, Baitul Maqdis. Awak kenapa ni? Tak apa. Marah ke? Taklah, tak apa. Awak, ya, surau kan nombor 1. Saya nombor 2. Duduk main pantun. Kita pun tak apalah. Ini pun sama akhirat kita. Saya pergi mesyuarat, awak dapat pahala. Tak apalah. Kalau sempat balik kampung, sempat. Kalau mati, tanam sini. Yalah. Duduk bunyi lagi ni. Duduk bunyi lagi. Betul tak betul? Duduk bunyi, kita pun... Allah, minggu depan boleh balik lagi kalau hidup. Kalau hidup dia buat dah. Tak kita tak apalah, insya-Allah doa-doa. Kalau tahu dulu kahwin dengan Yusuf tak apa. Habis. Bukan senang buat kerja agama, betul tak betul? Sedangkan isi Nabi kata apa? Mereka itu pergi berjuang untuk mendapat redha Allah, bukan redha manusia. Kita berapa ramai tiap malam tidur, betul tak betul ibu? Berapa orang ambil wuduk sebelum tidur? Faham? Rugi ambil wuduk sebelum tidur pun tak boleh. Tak masuk bersugi. Bersugi tak cerita lagi ni. Tahu sugi? Kita duduk sugi sebelum sembahyang. Dia nak sugi. Nabi SAW sebelum masuk rumah, Rasulullah sugi baru masuk rumah. Kita boleh beli menatang tu. Menatang apa? Hot spray tu. Saya orang Kedah sebut menatang. Tu. Kan dulu tuan-tuan pergi hantar zakat dekat Kedah. Pergi hantar. Makcik, kami dah dapat zakat ni, nak bagi zakat ni. Terima kasih ha. Makcik duduk berapa orang? 2 orang. Siapa seorang lagi? Menatang tu. Menatang mana? Suami makcik ya. Suami dia panggil menatang ni. Tapi anak 12. Faham? Faham tak faham? Panggil suami menatang. Anak 12 Tuan Haji. Tingkat pun tak ada. Anak 12. Faham? Kita ni ayu lala 2 orang tak berani. Faham tuan-tuan? Motor ni. Kalau pergi saya seronok pergi di kampung-kampung ceramah ni. Pasal motor ni tak tahu mana depan mana belakang. Betul tak betul? Motor di kampung ni. Kunci pun tinggal. Ada kunci pun tak ada. Ji, ni balik macam mana? Tak ada. Motor ni dia tolak-tolak, gear 1, start jalan. Bahagia. Betul tak betul? Kita main semayang ni, tengah duduk semayang, pegang kunci motor. Tertinggal di motor ke apa? Tertinggal. Sanggup buat kentut tu. Pergi ambil kunci, takut orang curi motor. Tuan-tuan, bahagia ni tak boleh beli. Betul tak betul? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu sebaik-baik tempat. Kalau orang yang beruntung, dia akan fikir, buatlah amal-amal kecil, yang akhirat besok dia untung. Saya sebut tadi, jaga wuduk, pagi, petang, siang, malam ambil wuduk. Mudah-mudahan mati dalam wuduk. Kita boleh relax tak ada wuduk. Sedangkan wuduk tu sebaik-baik amalan. Saya dah sebut dah kuliah subuh itu. Ingat tak ingat? Kalau lupa hangguk juga. Ingat tak? Tentang Bilal bin Rabah. Bila Nabi SAW naik peristiwa Isra wa Mi'raj. Saya pendekkan cerita. Nabi jumpa Bilal. Wahai Bilal, apa yang kamu buat sehingga kamu dapat syurga Allah? Soalan pertama, Bilal kata tak ada apa-apa. Nabi tanya kali kedua, tak ada apa-apa ya Rasulullah. Nabi tanya kali ketiga, tak ada apa-apa. Nabi kata, Bilal, tolong bagi tahu apa amalan yang kamu buat. Bagi tahu kat kawan-kawan ni. Nabi tahu, tapi saja tanya. Bilal kata, ya Rasulullah, boleh jadi wuduk aku ya Rasulullah. Punya tawaduk Bilal bin Rabah. Dia tak cerita tahajud dia dengan Rasulullah. Dia tak cerita dia sebagai Bilal Nabi SAW. Tak. Dia cuma cerita apa? Mungkin sebab wuduk aku ya Rasulullah. Cuba bayang kita kalau Nabi beritahu Ustaz. Semalam saya naik ke Isra Mi'raj. Saya nampak Ustaz. Tapak kaki Ustaz dalam syurga. Agak-agak Ustaz tu jawab apa? Ya Rasulullah. Kalau bukan saya, siapa ya Rasulullah? Kalau bukan saya, siapa ya Rasulullah? Saya calon yang terbaik ya Rasulullah. Boleh faham tak boleh faham tak? Sebab apa? Sebab akhirat itu wa'abqa. Sebab baik tempat kekal. Buatlah baik bukan senang. Susah tentang Allah sekalian. Susah. Nak buat baik ni. Tapi waktu saya kata, bila kita boleh buat baik, kita syukur. Kita sembahyang, kita dapat pahala. Isteri kita dapat pahala. Anak-anak dapat pahala. Mak ayah dapat pahala sebab anak yang soleh. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan. Tuan-tuan rajin-rajin sekali lepas isyak buka Facebook Ustaz Abid Liu tuan-tuan. Semalam tuan-tuan minta Allah sekalian. Malam semalam pukul 11. Saya hantar pesakit daripada Selayang pergi ke Jitera. Kita ada van. Tuan-tuan pun tahu kan. Ustaz Abid buat van percuma dengan van jenazah percuma. Saya bawa van ambulans tuan-tuan. Bawa ambulans pukul 11 pergi ambil pesakit, pukul 12 bertolak sampai di Jitera pukul 3.30 pagi.
Sampai di Jitra 3.30 pagi, 450 km, bawa, tuan-tuan jangan tanya macam mana bawa, sampai-sampai turunkan pesakit, makcik ni umur 83. Kita hantar dia, letak dia, tuan rumah nak buat ayak, saya taji, tak jadi, 3.40 dah. Kalau buat ayak ni nak kena niat sahur, tak payah. Jitra tuan-tuan, Jitra tu. Letak pesakit, naik van, patah balik mai tuan-tuan, padarah balik. 3.45 sampai di Latar pukul 6.30, sembahyang subuh di Latar. Sampai di Latar 6.30, sampai di Selayang, tak balik rumah, terus start kereta, ikut Ustaz Ebit pergi ke Kuantan. Semalam kita ada 4 misi, tak tidur semalam tuan-tuan. Ni kalau malam ni mata merah bukan saka, tak tidur lagi. Faham? Pukul 7 bertolak pergi Kuantan, pergi ambil budak 2 orang, umur 11 dengan 12 tahun. Mereka ni hari tu duduk dalam hutan, rumah ayam tak ada, api tak ada, duduk dalam hutan. Ustaz Ebit buat keluar bagi rumah sewa, semalam pergi ambil anak dia 2 orang, hantar sekolah tahfiz. Seorang telefon sekolah tahfiz, Haji boleh tak ambil ni? Dia kata boleh, saya terima. Bawa pi. Yang adik semangat, yang abang tak mau. Rambut ni, rambut. Walaupun duduk dalam hutan, rambut Korea. Faham? Boleh faham tak boleh faham? Kita ni Tuhan bagi muka kita ni elok lah. Saya gelap macam ni pun alhamdulillah ibu-ibu. Gelap-gelap pun anak 5. Faham? Kadang-kadang kita ni rambut Tuhan bagi rintin, nak bagi lurui. Rambut dah elok-elok nak pergi buat sebelah, nak sujud ni kena selak. Faham? Faham tak faham? Orang boleh buka ni nak buat rambut Korea. Muka sabak bernam ya. Tak payah tuan-tuan. Faham tak? Budak ni tuan-tuan, kita hantar pergi tahfiz, tak mau. Bila kita dia teriak, seorang-seorang saya bercakap sikit, kawan ni pujuk, sepakat pujuk 3-4 orang. Dik masuk tak mau, nak balik. Tuan-tuan, pukul 9 lebih, habis kita pergi kat dia, kita pergi rumah Cina. Ada 3 orang anak Cina, Ustaz Ebin nak tolong anak Cina. Habis anak Cina tu pergi pula lagi satu rumah, ayah dia ni kutip sampah, besi-besi buruk. Ambil lepas asal anak dia ni, pergi masuk sekolah tahfiz lain pula, 2 orang. Semalam Alhamdulillah, kita berjaya masukkan 4 orang ke tahfiz ni. Tuan-tuan macam sekalian, malam pergi tolong pula 3 anak ada stroke. Isteri 2 kaki tak ada. Pukul lepas maghrib pergi rumah ziarah, saya tanya nak pindah, cari rumah on the spot, cari rumah, angkat barang semalam juga pindah. Habis semua selesai makan. Masa makan tu ustaz tu hantar mesej. Budak tahfiz tu, budak tadi rambut Korea tu dah pakai kepiah, pakai serban, pakai jubah. Allah tuan-tuan, kita kata ya Allah, sedangkan dia tak tahu semayang, tapi kita boleh jadikan mungkin lagi 10 tahun dia akan jadi imam di surau tuan-tuan, insya-Allah, amin. Hidayah ni milik Allah tuan-tuan. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah bukan milik siapa-siapa. Kaya pun termenu. Budak ni daripada duduk dalam hutan, keluar duduk di rumah, lepas 3-4 bulan kita pergi ziarah, hari ni ada di sekolah tahfiz. Boleh jadi 3-4 tahun dia hafal 30 juzuk. Kita tak tahu. Kita nampak main surau macam kemas sangat ni, 3 qul. Gaya ni bukan main 3 qul ya. Faham? Jadi imam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasal. Yang tu pun sangkut dah. Faham? Jemaah dah seronok dah ni pasal 3 ayat. Tuan-tuan setuju tak? Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Apa terlintas di hati makmum? Inilah imam dunia akhirat aku. 3 ayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sokong. Tu tanda sokong, faham? Ni baca sampai 2 muka. Tak habis-habis. Afala tatadhakkarun. Turun dah tangan dan rokok. Imam sambung. Celaka ada lagi. Faham? Susah tuan-tuan. Nak buat baik ni susah. Tapi itu bekal akhirat. Masuk tanda nak kena kencing duduk. Orang tak nampak, Allah nampak. Tuan-tuan, orang yang untung, kata Nabi, imanu bih. Dia beriman dengan Allah dan Rasul untuk akhirat dia, tuan-tuan. Tuan-tuan infak sedekah, tuan-tuan tolong orang, tuan-tuan buat baik dengan orang, tuan-tuan senyum kat orang, senyum pahala dah. Tuan-tuan ni, orang surau ni, tuan-tuan senyum-senyumlah kat orang. Saya paling risau, tuan-tuan, kadang orang surau ni muka com. Tahu tak com? Tahu tak com? Ji, Assalamualaikum Ji. Salam. Tu jawab tu macam malaikat mau. Jawab lelok, Waalaikumsalam. Faham? Kadang-kadang orang tu tak pernah main, kita tegur dia. Assalamualaikum, main pada mana ni? Oh, saya main rumah mak mentua saya kat sini. Mak mentua yang mana? Yang tu, oh, belakang rumah saya. Akhirnya kita kenal. Kawan ni dah lah orang luar. Assalamualaikum. Salam. Tak pernah nampak pun kat surau. Dia bagi sebiji ni. Dia bagi sebiji ni. Betul tuan-tuan tarawih. Tarawih tuan-tuan. Habis tarawih. Sebelum tarawih, muka sama eh. Ni ada malam ni Ramadan, muka ni tak nampak. Asal depan dua semua orang lain. Betul tak betul? Habis Ramadan muka hak sama. Setuju tak setuju?
Ramadan ni dia duduk sebelah pengusi, dia tanya, baru pindah ke? Dia tanya pula pengusi. Padahal dia baru main malam tu ya. Dia tegur pula, surau ni sempit, dia kata penuh ni, patut kita ni, tanah ni kita tarik sampai habis. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi ajak, ni betul untuk siapa jadi AJK, imam. Tak semua soalan kita kena jawab. Nabi SAW, seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Dia tanya Nabi. Rasulullah tanya dia balik, apa yang kamu siapkan untuk akhirat kamu? Nampak tak? Sahabat tadi kata, ya Rasulullah, aku solat tak pandai, tapi aku ada cinta pada kamu, ya Rasulullah. Faham? Tuan-tuan kalau orang komplain, dia kata, surau ni kena tambah aircon 3-4 biji ni. Tuan-tuan jangan jawab. Kita dalam rangkaan kita tengah usaha. Tak boleh jawab, tu jawapan skema. Faham? Kalau dia kata ni, surau ni kalau ada lagi 2 aircon, sedap ni. Tanya dia balik. Tuan Haji nak bagi berapa? Sebiji ke 2? Tak kot, saya tahu, okey dah ni. Macam cukup dah. Kalau sejuk sangat pun, sekejap lagi takut nak kencing pula tengah semayang kan. Betul tak betul? Dia kata surau ni kenapa besar ni? Dia kata tarawih ni dia tahu ramai besar lah sikit duit surau simbang buat apa? Tuan Haji, besok subuh tuan Haji mai. Subuh esok tuan Haji mai, tuan Haji akan rasa surau ni besar. Faham? Tambah kalau tuan Haji jadi imam, tuan Haji akan rasa macam jadi imam masjid negara. Setuju tak setuju tuan? Jangan jawab, bagi soalan kat dia. Sebab apa? Sebab agama ni tuan-tuan, kadang-kadang kita kena bertegas dengan agama. Jangan nampak agama ni benda memang orang boleh pelekeh agama dah. Agama ni apa? Orang yang cinta pada Allah dan Rasul, dia akan rasa sensitif dengan agama. Jangan mudah-mudah nak hina agama aku hidup atas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, isyak kita berhenti. Ni dah isyak dah, saya berhenti. Boleh Tuan Haji nah? Boleh sambung lagi? Kita habis 8 minit tu. Boleh tuan-tuan nah? Habis 8 minit tu kita berhenti semayang. Boleh tuan-tuan? Oi, wah gue tuan-tuan. Tuan-tuan ni saya rasa golongan yang awal akan masuk syurga Allah ni. Dan boleh jadi tuan-tuan juga orang yang last sebab seksa saya tuan-tuan. Tuan Haji yang terakhir berapa ibu-ibu sekalian? Orang yang beruntung, yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi merebut ibadat-ibadat untuk akhirat. Faham Benda-benda yang mudah buat untuk akhirat. Jangan lupa benda-benda sunat, ambil wudu, langkah kaki, masuk tanda aku baca doa, nak pakai baju bismillah, naik motor baca doa apa semua tu. Yang ketiga terakhir apa dia? Orang yang beruntung, hidup dia mencari redha Allah. Ini orang yang untung. Dia buat apa-apa dia nak Allah redha. Kan kita sebut, matlamat hidup ada 2. Yang pertama apa? Hidup mencari hidayah. Allah tunjuk kat kita. Tuan-tuan, kita kalau cakap main surau, masjid surau, minta maaf sebut nak, tuan-tuan kadang-kadang main semayang di surau ni, kenal dah 5-6 tahun. Tapi tuan-tuan belum pernah pergi rumah abang ni. Contoh, imam dengan Bilal kenal lama dah, tapi belum tentu imam pernah pergi minum rumah Bilal. Setuju tak setuju? Kita berjemaah kadang 3-4 tahun, tapi kita tak pernah ziarah rumah kawan kita, tuan-tuan, minta Allah sekalian. Masalah kita, kalau jemput pergi rumah, tahlil. Tu masalah. Jadi malam ni jemput pergi rumah, ada minum sikit. Doa selamat ke Yasin ke? Orang kita yang dengan Yasin ni berpisah tiada. Sedangkan Nabi kata, wa'atimun ta'am, jamu orang makan pun pahala. Jamu orang makan pun dikira sunnah. Tuan-tuan mata Allah sekalian. Ni contoh bukan betul. Ni contoh. Sekejap lagi pakai duk ikut pula saya malam ni. Letih dia. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni saya jemputlah rumah saya nombor 20. Yang paling kiri sekali tu. Saya jemput datang semualah. Saya ada buat makan-makan sikit malam ni untuk tuan-tuan datang lah. Menu biasa-biasa saja. Lamb chop, chicken chop, chopstick. Semualah minta datang tuan-tuan. Tuan-tuan mesti terlintas punya. Ini dia buat apa ni? Tahlil ke apa? Tok siap orang pertama akan tanya. Kalau tahlil saya nak bawa kotak Yasin ni. Dan tak ada Yasin, tak ada apa. Saya nak jemput makan dia kata. Tak ada apa, nak jemput makan. Lepas makan balik. Doa-doa tak payah, doa pun tak payah. Balik. Ui. Faham? Dia kata lain macam dia ni. Tapi kita orang mengaji kan? Bang, terima kasih jemput malam ni, semoga murah rezeki insya-Allah. Tu doa tak? Tuan-tuan tak payah nak bersungguh sangat. Ni tuan rumah kan? Terima kasih ni saya nak doa sikit. Auzubillah. Tu dia tuan kawan pun nak seram. Boleh faham tak boleh faham? Kadang-kadang kawan kita bawa cucu naik motor pusing kot taman. Siapa ni? Cucu. Pegang cucu tu. Masya Allah, semoga jadi anak yang soleh. Hafal Quran insya-Allah ni, berjaya dunia akhirat. Doa tak doa? Doa. Ni budak tu bukan kenal kita. Kita pula tasbih pula besar-besar biji sawi ni. Tasbih pergi kat budak. Nama apa? Kasim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu pergi satu macamnya bismillah kadang ni. Lepas pada tu dia jumpa kita, dia kata, "Dia ni lah dulu jampi aku ni, dia ni." Aku jadi baik pun sebab dia, aku jahat pun sebab dia lah. Tuan-tuan, doa ni tak semestinya kena macam tu tuan. Sambil-sambil tu kita berdoa. Faham tak? Pergi kenduri kahwin orang. Sambil-sambil tanya anak, semoga dapat menantu ni bertambah lagi rezeki. Tu doa.
Faham tak faham? Saya dapat kan kuliah subuh itu. Doa yang pertama daripada Quran. Doa yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Doa yang ketiga daripada para ulama. Doa yang keempat, doa kita sendiri. Kalau maghrib tadi imam tak main, mungkin imam ada urusan ke, tuan-tuan naik. Hak paling kena confirm pakai serban. Tengok pakai serban ada 2 orang. Seorang buka dah buat teh bau. Dia tak boleh ni, dia kata ni. Faham? Haji nak haji, tak boleh dia kata. Saya ni serban ni, menantu bagi, bukan saya punya. Punya takut nak jadi imam ni. Boleh faham tak boleh faham? Naik jadi imam, doa tak hafal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sebetulnya aku bukan imam, ya Allah. Mereka ni lah tolak aku, ya Allah. Ya Allah, kau azablah mereka dengan sebesar-besar azab, ya Allah. 2 rakaat aku rasa macam ibadah umrah yang sangat berat untuk aku, ya Allah. Kalau ada silap dalam solat, kau ampunkan aku. Aku bukan imam, ya Allah. Dan kau azab jugalah imam yang tak datang pagi ni, ya Allah. Doa bahasa Melayu lah, tapi jangan buat macam tu. Contoh. Faham? Doa tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Jadikan kami orang soleh, ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Boleh tak boleh? Sebab tak buat? Kalau tak boleh lah. Imam mesti kena a'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun. Dia kena macam tu. Saya kata, tuan-tuan minta maaf kat sini ada imam. Kalau kita nak jadi imam, kita tak pandai baca doa. Baca doa bahasa Melayu tu lebih baik. Baca Melayu lebih baik. Macam pergi umrah. Kan dulu saya dah buat jemaah umrah, saya bagi buku kat dada tu. Tapi bila nak tawaf, saya kata semua simpan buku. Dia pun ni pelik. Siapa nak simpan, Ustaz? Simpan. Nanti pusingan ikut saya. Pusing yang pertama saya pusing. Jemaah, doa minta ampun pada mak dan ayah. Doa hak tu ya untuk pusingan pertama. Ya Allah, mak aku dulu susah. Doa yang tu ya. Ni dah dia duduk kira buku ni. Dia duduk kira buku kat dada ni. Kan? Pusingan pertama, duduk cari. Orang duduk berjalan dah ni. Duduk berjalan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia pun duduk cari. Separuh pusingan tu tak jumpa. Jumpa. Sa'i. Ni sa'i ni. Ni sa'i duk patah balik pula dah. Ni. Satu pusingan tu rugi pasal doa. Setuju tak setuju? Tiba-tiba duk cari tak tahu rasa gelap. Tengok-tengok masuk grup negro. Tahu tak? Kita faham doa sambil hantawa. Ya Allah. Tengok gambar. Ya Allah aku main jauh ni. Ya Allah. Dulu mak aku teringin nak main tapi dia tak sempat. Aku ampunkan dia. Ya Allah aku main mungkin sebab doa. Sambil pusing tu doa tu faham dah tak faham? Faham? Dia Allahumma inni a'udzubika. Doa bahasa Melayu lebih baik pasal faham. Ya Allah hari ni kalau ada amalan kami yang ria, kalau ada cakap-cakap kami yang silap kau ampunkan. Jemaah pun faham. Amin. Ya Allah kalau ada jemaah kami yang bakhil kau murahkan rezeki. Oh ini macam kata kat aku dia kata ni dia faham. Kan? Daripada tuan-tuan baca doa tak bunyi tak bunyi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah salatu wassalam. Kita dengar belakang ni apa yang dia baca ni. Wa sallallahu alaihi wa la tu'azibna ila qiyamah. Allah. Pernah ada tuan-tuan pernah cuba tu? Minta maaf tuan-tuan. Kita faham dia baca, tak faham. Na'am, wa la tu'azibna qiyamah. Geng Pakistan mana dia tadi geng kita ni amma dia geng kita amma ni. Doa bahasa Melayu, ya Allah ampunkan kami ya Allah, kami ni ya Allah kami lalai dengan solat ya Allah. Hari ni kami sibuk kerja, kami solat lewat. Orang faham tak? Yang penting doa. Boleh faham tuan-tuan? Ni tak bunyi. Macam saya sebut kat tuan-tuan. Dia jadi budaya orang kita ni. Ya Latifu. Tahu tak? Zikir ni biasa kita baca bulan Ramadan. Tarawih. Betul tak? Boleh tak sebut elok? Ya Latifu ya Kafi. Ya Karimu Anta Allah. Mawjud la ilaha illallah. Boleh tak boleh? Biasa macam mana? Ya anta laula ni dia pun dah dengar apa tak ulang lah ni. Kawan pun baru bertaubat Ramadan tahun ni, baru main surau tahun ni, dia pun balik semayang tarawih sambil duk zikir tengah mood soleh bertaubat sampai di rumah ya, bini, bang, abang zikir apa ni? Awak tak pergi surau, awak tahu apa? Cik, belagak pula. Dah lah bodoh, sombong. Kan? Tuan-tuan, sebut bagi orang faham. Ya Latifu, ya Kafi. Dia dengar, dia boleh faham. Doa, tak apa. Yang penting orang ni, Allahumma innaka afun karimun tu'ibul afwa fa'fu anna. Faham? Sebiji, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan? Hidup mencari hidayah, mati mencari redha Allah. Ini manusia yang paling untung. Tak apalah aku main semayang, kadang-kadang orang tak mau berkawan dengan aku, yang penting Allah redha. Tak apalah aku jadi orang baik, orang tak suka kita orang baik. Tak payah, jangan kata cakap suka. Kita pakai jubah, pakai plekat, pergi supermarket. Mau kita pergi 3-4 orang, masuk Seliamon.
Singgah pula kedai-kedai Ming tu. Gymnasium ke apa. Nak beli treadmill ke. Haji, sini bukan surau. Surau depan. Oh, kau ajak tu. Kan? Pasal dia faham itu. Sedangkan agama ni first class, tuan-tuan. Islam tak pernah lekeh. Islam agama yang paling hebat. Tuan-tuan, mudah-mudahan mati kita Allah redha. Kita jadi orang yang untung di sisi Allah. Biarlah kita rugi pada pandangan manusia. Tapi kita untung di sisi Allah SWT. Saya doakan. Tuan-tuan, kita cuba cari amalan-amalan yang mudah. Mudah-mudahan Allah redha. Sekecil-kecil amalan dengan sebesar-besar amalan di sisi Allah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa suami, isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Wa Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa adik-beradik ipar dua kami, ya Allah. Ampunkan dosa sahabat-sahabat jiran tetangga kami, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, kayakan kami dengan ilmu, ya Allah. Kayakan kami dengan akhlak, kayakan kami dengan rezeki yang barakah, ya Allah. Wahai Allah, jadikan amal soleh kami ini pahala untuk ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu nak balas jasa ibu dan ayah kami, ya Allah. Dulu ibu kami bersusah payah untuk kami, ya Allah. Boleh jadi kehidupan kami hari ini, rumah kami, keluarga kami, kereta kami, motor kami ini, ya Allah, berkat doa ibu dan ayah kami, ya Allah. Sedangkan ibu dan ayah kami bersusah payah untuk kami, ya Allah. Ampunkan mereka, ya Allah. Wahai Allah, kami rindu nak tengok senyuman ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami rindu nak cium peluk batang tubuh ibu dan ayah kami, ya Allah. Wahai Allah, hari ini kami jadi orang yang baik sebab doa mak kami, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami jadi orang yang soleh sebab doa ibu kami, ya Allah, sebab doa ayah kami, ya Allah. Maka kau jadikan solat kami, segala amal kami ini pahala untuk ibu dan ayah kami, ya Allah. Kalau ibu dan ayah kami telah kembali ke rahmatullah, jadikan kuburan mereka seperti taman syurga, ya Allah. Kasihi dan rahmatilah mereka, ya Allah. Sekiranya ibu dan ayah kami masih hidup, kau pun mudahkanlah urusan hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, malam ini kami berhimpun dalam rumahmu ini, ya Allah. Himpunkan kembali kami dalam syurga firdausmu, ya Allah. Izinkan kami dipertemukan dengan Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.